7. Sila Menteri. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Zero Reject Policy merujuk kepada penempatan persekolahan murid berkeperluan pendidikan khas MBPK di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan tanpa menafikan hak mereka untuk menerima pendidikan di sekolah bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Berdasarkan Akta Pendidikan 1996, Akta 550, semua murid termasuk MBPK berhak untuk menerima pendidikan yang relevan dengan keupayaan mereka. Sehubungan dengan ini, KPM telah mengambil langkah-langkah berikut bagi menangani peningkatan bilangan MBPK pada setiap tahun. Menambah bilangan sekolah yang mempunyai program pendidikan khas integrasi PPKI. Pada tahun 2018, bilangan PPKI adalah sebanyak 2,343 buah dan telah meningkat kepada 2,632 buah pada tahun 2022. Menerima MBPK lebih daripada kapasiti sekolah di Sekolah Pendidikan Khas SPK dengan menggunakan bilik-bilik khas sebagai bilik pengajaran dan pembelajaran PDP. Bilangan MBPK di SPK pada tahun 2018 adalah sebanyak 2,530 orang dan telah meningkat kepada 2,710 orang pada tahun 2022. Menyalurkan peruntukan bagi penyediaan kemudahan mesra, OKU dan lain-lain penyelenggaraan di program pendidikan khas integrasi. Pada tahun 2018, peruntukan yang diterima untuk pendidikan khas adalah berjumlah 2.3 juta ringgit. Pada tahun 2019, peruntukan telah meningkat kepada 34.07 juta ringgit dan pada tahun 2020 sebanyak 39.61 juta ringgit. Seterusnya pada tahun 2021, peruntukan adalah sebanyak 33.5 juta ringgit dan pada tahun 2022 sebanyak 28.2 juta ringgit telah diterima. Peruntukan tersebut telah disalurkan bagi memastikan kemudahan fasiliti dapat diselenggara dan seterusnya dimanfaatkan oleh MBPK dengan baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Ketua. Jawapan tadi jelas menunjukkan bahawa setiap tahun akan ada peningkatan pelajar-pelajar ini. Dan sememangnya kita tidak boleh menafikan hak mereka untuk belajar. Cuma soalan saya, apakah kementerian melihat kepada permasalahan yang berlaku di sekolah? Saya mengambil contoh sekolah menengah Syed Mansur di Batangkali, Hulu Selangor, yang mana peningkatan pelajar tersebut sehingga kan tidak mencukupi untuk kelas untuk mereka belajar. Begitu juga dengan guru. Jadi saya mohon untuk kementerian mengambil pandangan ini supaya diambil secara serius. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. KPM sentiasa prihatin dan berusaha untuk meningkatkan akses dan kualiti pendidikan murid berkeperluan pendidikan khas. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, pada tahun 2020, KPM telah diperuntukkan sebanyak 45.12 juta yang memberi manfaat kepada 597 buah sekolah. Pada tahun 2021, KPM telah menerima peruntukan khas sebanyak 45 juta bagi membiayai keperluan MBPK bawah agenda memperkasa pendidikan khas. Seterusnya pada tahun 2022, sebanyak 50 juta diperuntukkan kepada KPM digunakan untuk membiayai pembelian peralatan mengajar dan sebanyak 29.93 juta telah digunakan untuk menambah baik fasiliti sekolah yang melaksanakan pendidikan khas. Di sini saya nak tegaskan kita ada dalam proses meningkat baik tentang semua peralatan. Manakala bagi guru, kita juga sentiasa melaksanakan pengambilan guru pada setiap tahun bagi meningkatkan jumlah guru pendidikan khas. Sehingga 28 Februari 2023 terdapat seramai 18,020 orang guru pendidikan khas mengajar di sekolah pendidikan khas dan program pendidikan khas integrasi berbanding dengan 15,704 guru pada tahun 2019. Bagi sekolah Yang Berhormat, nanti saya kena dapatkan data yang lebih terperinci tentang sekolah tersebut. Terima kasih. Itu jawapan saya nak sebenarnya. Sebab dia melibatkan bangunan. Terima kasih. Soalan tambahan, Tuan Speaker. Silakan.
Silakan, silakan. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih juga jawapan daripada Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya adalah apakah bantuan khidmat sokongan yang disediakan oleh KPM bagi melestarikan pendidikan untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas MPPK? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat dari Sandakan. Antara bantuan dan khidmat sokongan yang disediakan oleh KPM kepada golongan ini adalah allowance murid khas sebanyak RM150 setiap bulan untuk MBPK yang mempunyai kad OKU yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang kedua, bayaran makanan asrama dikecualikan bagi MBPK yang tinggal di asrama. Ketiga, kemudahan untuk melanjutkan tempoh belajar maksima kepada 2 tahun. Seterusnya, tambahan tempoh 1 tahun jika MBPK mengikuti pendidikan vocational di SMP KV. Tambahan masa semasa menduduki peperiksaan awam bagi MBPK yang dikenali sebagai calon berkeperluan khas CBK dan juga menyediakan pembantu pengurusan murid PPM di semua SPK dan PPKI. Berkaitan perkhidmatan sokongan, KPM mempunyai 13 pusat perkhidmatan pendidikan khas 3 PK di seluruh Malaysia. 3 PK ini menawarkan 4 perkhidmatan utama iaitu saringan, intervensi, rehabilitasi dan sesi konsultasi. Pegawai-pegawai di 3 PK merupakan pegawai yang terlatih dan berkelayakan untuk melaksanakan penilaian, intervensi dan perundingan bagi MBPK. Pegawai bidang khusus yang bertugas di 3 PK adalah dalam pelbagai bidang iaitu audiologis, terapis pertuturan dan bahasa, terapis cara kerja, psikologis klinikal, psikologis pendidikan dan fisioterapis dan juga pegawai intervensi. Terima kasih. Terima kasih. Saya difahamkan wabi